Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Khamis 19 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Gabungan Parti Sarawak GPS mempertaruhkan Iskandar Turki sebagai calon bagi mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Jepak pada pilihan raya kecil PRK 4 November ini. Premier Sarawak yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata pemilihan bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan AADK Sarawak berusia 54 tahun itu dibuat selepas melepasi saringan pihak berwajib seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Insolvensi. Beliau mempunyai master's degree daripada Universiti Putra Malaysia. Dan dengan itu saya rasa beliau dapat bersama-sama dengan orang Jepak bukan saja membangunkan fizikal Jepak tetapi juga dari sudut kerohanian orang Jepak, antara orang Melayu, orang Ba'i, orang Melanau, orang Iban yang banyak juga di kawasan Jepak ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pengumuman calon sempena PRK Dun N67 Jepak di Bintulu semalam. Tarikh penamaan calon dan pengundian awal bagi PRK berkenaan masing-masing ditetapkan pada 21 Oktober dan 31 Oktober. PRK Dun Jepak diadakan susulan kematian penyandang Dun Jepak Datuk Talib Zulkifli 72 pada 15 September lalu. Allahyarham Talib penyandang kawasan yang mempunyai seramai 22,084 pengundi berdaftar itu selama 6 penggal sejak 1996. Hadir sama Timbalan Presiden PBB yang juga Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Ketua Wanita PBB Datuk Sri Fatimah Abdullah. Hadir mewakili Presiden SUPP iaitu pengerusi SUPP Cawangan Bintulu, Merangkap Adun Tanjung Batu Johnny Pang, Naib Presiden PRS Datuk John Sikitayai mewakili Presiden PRS dan Adun Meluan Roland Duat mewakili Presiden PDP. Sementara itu, reaksi calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki daripada Parti PBB bagi PRK Dun Jepak berikrar akan meneruskan legasi pentadbiran Allahyarham Datuk Talib Zulkifli. Beliau yang berusia 54 tahun, anak kelahiran Kampung Sebiu Bintulu, merupakan bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan Sarawak. Ditemui selepas diumumkan sebagai calon GPS oleh Presiden GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, beliau menzahirkan syukur atas kepercayaan PBB dan GPS kepada beliau. Sebenarnya saya rapat dengan arwah dan kami ada hubungan kekeluargaan. Jadi saya pun ada juga membuat program bersama arwah. Jadi saya rasa adalah menjadi tanggungjawab saya untuk menyambung legasi arwah lah. Sebab bagi saya itu satu penghormatan. Penghormatan bagi diri saya dan bagi pengharapan keluarga dia juga supaya legasi ini boleh kita teruskanlah. Dan kita tak nak benda ni halfway kan. Malah menurutnya berbekalkan pengalaman sebagai penyawak awam, ia akan dijadikan sandaran untuk mendepani isu masyarakat di kawasan tersebut, khususnya isu sosial. Berdasarkan pengalaman saya, banyak berurusan dengan isu-isu sosial. Jadi di sini saya mempunyai kelebihan untuk mengenal pasti bahawa mana-mana isu berkaitan dengan sosial itu kita boleh laku langkah awalan dari segi pencegahan, kemudian kita boleh buat intervensi dalam masa sama kita membantu individu-individu yang berhadapan dengan isu ini supaya mereka tak terbiar. Sementara itu, beliau berharap akan mendapat kerjasama semua pemimpin dan ahli parti di Cawangan Dun Jepak bagi mencapai kejayaan pada PRK 4 November nanti. Pengamal kaunseling dari semua agensi terus diseru membantu masyarakat melalui cabaran dan tekanan yang dilalui dalam kehidupan seharian mereka, khasnya dalam aspek kekeluargaan. Ekoran perubahan norma sosial masa ini membabitkan institusi perkahwinan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Sri Nancy Shukri menegaskan peranan kaunselor pada masa kini menjadi semakin penting dan utama dan menjadi rujukan bagi masyarakat apabila terdapat peningkatan dari segi kadar perceraian, peningkatan kadar kelahiran anak tak sah taraf, persekedudukan sebelum berkahwin dan juga sedikit sebanyak daripada kesan wanita keluar bekerja.
Ke arah itu, beliau menyatakan amat perlu bagi kaunselor-kaunselor lebih berdedikasi, empati, mempunyai semangat dan minat menolong yang mendalam, amanah dan berilmu pengetahuan mendalam dalam ilmu kemanusiaan, perikatan dan teori asas serta terkini selari dengan keadaan semasa. Beliau berucap merasmikan Simposium Kaunseling Kekeluargaan Peringkat Kebangsaan tahun 2023 di Miri. Teks ucapannya dibacakan oleh Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia, Abdul Syukur Abdullah. Simposium julung kali dan diadakan selama 2 hari dihadiri 450 peserta dari seluruh Sarawak dengan 8 kertas dibentangkan dengan tajuk termasuk kaunseling perikatan Islam, relationship intelligence membina kesejahteraan mental dalam perkahwinan dari perspektif Islam, pengurusan isu kekeluargaan, perkongsian pengalaman negara Brunei Darussalam serta kepentingan kaunseling perkahwinan menentang stigma dan prejudis. Simposium kaunseling kekeluargaan peringkat kebangsaan ini merupakan salah satu daripada program anjuran Majlis Islam Sarawak bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka dalam Malaysia. Pengarah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Sarawak KKDW Muhammad Syafiq Anas Abdullah telah melawat projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung Prospek di daerah Matu baru-baru ini. Menurutnya, lawatan tersebut untuk menilai pelaksanaan prospek di daerah Matu termasuk projek-projek sedang berjalan dan yang telah berjaya dilaksanakan sebelum lawatan rasmi akan datang. Antara projek dilawati ialah menaik taraf jalan ke Pantai Beruan Matu, penyediaan tapak dan keperluan yang lain di kawasan penanaman jagung Beruan Matu, naik taraf kemudahan nelayan di Jeti Kuala Matu, rumah sejuk beku Rumah Ais Kuala Matu dan naik taraf jalan parkir menuju ke Jeti Nelayan Kuala Matu. Dalam pada itu, pejabat daerah Matu berharap prospek akan mencapai matlamat sebenar dan mengikuti arahan kerajaan serta Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta menjadi contoh kepada daerah lain. Sehingga itu, pembangunan dan aktiviti ekonomi dijangka memberi peluang kepada penduduk tempatan, terutamanya golongan miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Seorang pelajar perempuan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS disahkan meninggal dunia selepas ditemui tidak sedarkan diri di tepi jalan berhampiran dengan salah satu pusat hiburan di Kuching awal pagi Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah mengesahkan kes tersebut dalam kenyataan medianya semalam. Menurut beliau, pelajar berusia 24 tahun itu telah dihantar ke pusat perubatan oleh pekerja pusat hiburan berkenaan namun disahkan meninggal dunia dalam perjalanan oleh pegawai perubatan yang bertugas. Jelas Ashman, hasil siasatan awal pihak polis tidak menemui sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Katanya lagi, keterangan keluarga, mangsa dan beberapa saksi lain telah pun selesai diambil sambil menambah pihak polis komited menjalankan siasatan menyeluruh sementara menunggu laporan bedah siasat yang telah dijalankan semalam. Sungguhan itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak memberikan sebarang spekulasi untuk menjaga sensitiviti keluarga mangsa. Rampasan rokok dan minuman dipercayai tidak bercukai bernilai RM308,127 berjaya dirampas oleh cawangan risik Batalion ke-12 Polis Gerakan Amiri dalam optaring kontraban di Niah Miri. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Miri ACP Alexander Gacabu memaklumkan semalam 17 Oktober 2023 lebih kurang jam 8 pagi, pihak cawangan resik disertai seorang pegawai dan 9 anggota semasa menjalankan optaring kontraban telah membuat serbuan dan pemeriksaan di bangunan rumah kediaman 2 tingkat di Niah. Beliau menambah hasil pemeriksaan mendapati penjaga premis tersebut menyimpan rokok dan minuman keras dipercayai tidak bercukai serta gagal mengemukakan sebarang dokumen pemilikan yang sah daripada pihak kastam ke atas sejumlah barangan iaitu rokok dan minuman keras pelbagai jenama. Beliau memberitahu bahawa rokok putih sebanyak 527 karton dengan 104,800 batang diikuti rokok kretek berjumlah 361 karton atau 43,360 batang serta minuman keras jenis bir pula berjumlah 316 kotak dengan 2,493.24 liter dengan nilai keseluruhan adalah bernilai RM308,127.12. Beliau menambah bahawa barang-barang tersebut disimpan di rumah sebelum dihantar ke kedai-kedai kecil di kawasan Batu Niah dan ladang-ladang sawit sekitar Niah. Kesemua barang rampasan dan tangkapan diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Daerah Polis Miri untuk tindakan selanjutnya berikutan menyimpan barangan tanpa cukai kastam di bawah kesalahan Akta Kastam 1967.
Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Fazril Hisham Afandi, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.